yaitu satu alat dan satu alat untuk buat perhubungan ataupun interaksi BTP untuk memahami satu-satu perkara tu sesama manusia, yaitu melalui lisan ataupun yang dikatakan komunikasi verbal atau bukan sekadar itu saja, bahkan termasuk juga komunikasi non-verbal. Dan satu komunikasi ini terbagi kepada dua bahagian. Satunya komunikasi verbal, yang kedua komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal ni yaitu komunikasi bentuk bentuk komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis ataupun dengan cara lisan. Itu dinamakan komunikasi verbal. Satu lagi yaitu komunikasi non-verbal ni adalah komunikasi bentuk buih behel selain pada kata-kata dan lisan. Seperti apa? Seperti dengan bahasa isyarat. Lepas tu akhlak-akhlak kita tu, akhlak kita laku tu, boleh orang tengok tu kata, benar kata ya. Kalau saya tubik kelakuan gini ni, kita boleh kata apa? Ya, kita boleh. Ya. Lepas tu bahagian-bahagian komunikasi ni terbagi kepada bahagian dan satunya yaitu cara untuk menyoal macam mana. Lepas tu yang kedua cara menerima. Yang ketiganya memberi pendapat. Yang keempat berbahas. Yang kelima memberi ucapan, dan yang terakhir yaitu menyampaikan laporan. Nekala ni kita dah tahu lah kata cara menyoal tu bagaimana kita menyoal. Tapi kita dah tahu dah. Lepas tu kita mari dengan bahagian komunikasi cara menyoal. Definisi menyoal. Menyoal tu iaitu tanya untuk nak tahu, nak nyata satu maklumat daripada orang. Kalau kita tak tahu apa-apa, kita tak jelas, tak nyata, lepas tu kita tanya orang tu, orang panggil menyoal. Itu teknik menyoal. Teknik menyoal yang berkesan dan penting dalam pengajaran dan pengajaran, iaitu dalam ngaji dan dalam mengajar. Untuk kita ni tambah hebat banyak lagi. Kalau kita tak tanya, jadi tak faham. Lepas tu antaranya satu, sampai soalan itu dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Kita kena guna bahasa yang sesuai. Kita nak tanya orang ni, kena tanya dengan kita kecek dengan molek. Mesti tak dengar. Kalau kita kecek tak molek, orang pun jadi malah nak jawab apa. Atau dua, guna soalan bentuk berbuka dan bentuk tertutup. Iaitu berbuka itu orang boleh jawab apa, bebas buka. Lepas tu soalan yang bentuk tertutup iaitu ya nak jawab ya atau tidak ya. Tiga, beri masa untuk berfikir jawapan. Tiga, kita beri masa untuk mikir jawapan. Bukan kita tanya kan tu, suruh jawab lalu tak ada. Sekurang-kurang 5 saat. 5 saat mudah. Jawab soalan mudah. Soalan payah dalam 10 saat. Lepas tu ciri-ciri teknik menyoal. Caranya satu, soalan kena bersesuai dengan peringkat kebolehan pelajar. Soalan kita nak uji tu kena uji masuk dengan kebolehan pelajar. Kalau budak lu, kita kena uji pada dengan yo. Budak besar pada dengan yo. Kata budak lu kita tanya supaya budak besar. Ya tak erti. Dua, soalan tidak terlalu senang dan tidak terlalu sukar. Soalan itu tak ada payah. Jangan duduk payah nak, lepas tu jangan duduk mudah sangat, ngah-ngah. Tiga, perkataan yang nak tanya tu harus mudah faham. Kita nak tanya orang tu perkataan atau cakap kita, istilah kita tu orang dengar tu mudah faham.
Lewati sampai dengan yang kedua itu meneramo. Aku tahu tadi silap dong. Saya lupa sih. Meneramo ini ialah perbualan dengan ada tujuan di antara orang tanyanya orang Jawa itu, dan tujuannya untuk mendapat data yang benar ataupun mudah-mudahan sesuai katakan sampah. Teknik meneramo ini satu, persiapan dalam tajuk. Oke, tanya tu nak siapkan ada tajuk tu. Itu dua, mulaan dengan pertanyaan yang mudah. Tiga, soalan hendak dijelas. Betul? Pak, memberi peluang untuk menjawab. Kami masuk sikit kata orang menjawab tu, jangan hidup itu. Jadi bergaduh dengan itu. Satu, lima, yakin dalam diri sendiri. Nyata sembarang. Atau yang tiganya, kita main dengan blok memberi pendapat. Cara beri pendapat iaitu cara kita nak tambah pendapat daripada kita dengan dia berceramah tadi, misalnya majlis ceramah dah. Atau kita nak beri pendapat kita lain daripada dengan tadi. Atau iaitu perbezaan di antara dua perkara di antara dua orang ataupun tiga orang nak kira kita nak tambah pendapat kita. Atau apa dengan asalan yang jelas. Patut cara apa kita nak beri pendapat ataupun ada kita nak beri pendapat iaitu kita nak beri pendapat dengan kata-kata yang sesuai. Patut apabila tengah-tengah saat kita ada beri pendapat tu kita jangan potong perkataan yo. Supaya yo dewi tak ada stuk dah. Durai do wi kenapa kaya tak ada stuk kita potong dah. Waktu tak boleh dah. Kita mau banyak stuk dulu yo. Patut dua, kita jangan beri pendapat di segi lawan dia. Supaya kalau dari segi tak boleh dah, kita jangan beri pendapat macam tu. Patut kita kena terima hasilnya. Saat kita beri pendapat macam mana dah, duk pakak punya dah. Kita orang terima pendapat kena terima dan kena terima. Atau kita kena dengar pendapat orang yang kata. Supaya kita nak buat makalah, kita nak buat satu dah. Kita mendengar pendapat orang yang kata, kena pakat-pakat campur pendapat dah. Jangan ambil hak kita seorang. Lepas tu satu lagi kita nak yakin diri kita diri. Kata apabila kita nak tukar pendapat seorang ni, kita mikir dah, kita cerak atau ni masa kena. Atau yang pak. Yaitu berbahasnya ataupun kita terkenal sebagai yaitu perdebatan. Ada sesi kartawati. Dan kita sebutkan kartawati, mana tahu yang tidak ada buah dah. Ada janji kalau buah. Dan kalau buah mana tahu kita letak tak boleh. Mana tahu yang mana tahu dua buah dah bagi pencadasa pembangkang solar. Yaitu bagi kalau sesuai Faisal dengan Faikan. Atau bagi yang nak bahas tu dia kena ada pada modal yang siap dah. Misalnya kita tahu modal yang kita ngaji dalam negeri lebih baik daripada dan ngaji luar negeri. Lepas tu kita kena bahas dah. Lepas tu masa kita bahas tu
Dan jika kita terlapar dengan masa boleh jadi yo nak keputusan kalau tapi akhir-akhir nak tengok alasan kok. Kalau alasan molek, boleh jadi dari nak tengok bagi benar tu dah. Alasan molek tu. Tujuan perdebatan dan satu, kita debat tu supaya mencari kebenaran. Kita debat, kita tahu hati, kita sadar, berbangkang dan supaya kita nak cari benda kebenaran. Bukan tak benda pun sudah. Kita nak cari benda benar. Sebenarnya ngaji dalam negeri lebih baik pada luar negeri. Kita bahas lah, tapi kita bahas benda benar lah. Bukan tak kita bahas cara dengan cara tak dapat fikir dah lah. Sebab kita bahas, kita nak cari benda benar. Boleh hasilnya benda benar. Atau kita debat ni, kita tak boleh debat supaya mendapat benar ke, kita kena guna benda yang benar, lepas tu benar sungguh lah. Benar semua tu suka lah. Tapi tak ambil benda tu tak ada jadi, kita nak faham tu. Lepas tu berdebat supaya mengeluarkan pendapat dengan secara rasmi. Kita mengeluarkan pendapat kita dan dengan secara sesuai lah. Satu tekniknya ni satu. Dalam kita ada debat tu kita nak guna maklumat umum dah. Bukan tokoh dah. Kita nak cari secara maklumat dengan umum dah. Kalau kita nak debat tu. Lepas tu kita mengeluarkan pendapat tu dengan secara panjang, laporan dengan benar-benar. Dan benar lepas tu buat sampai alasan dengan adil. Kita pasti guna ucapan yang sesuai supaya menanti orang dengar. Lepas tu orang dengar tu dia boleh tengok hasil kita, tahu kita buat pendapat ni jadi benar sungguh kan. Berarti kalau kita duk bagi yang berbakar bahawa kita bakar apa bagi dengar tu sungguh ya bakar tenang kau tu. Kita kena buat cara tu. Bila dengar kita tu nak ngerti. Dan orang dengar tu rasa cahaya kita nak bangkang bagi pencadar tu. Pasti guna cakapan yang tersesuai dan tak pasti guna perangai peribadi seseorang. Misalnya kita nak bagi yang pencadar, apa kita nak cadar demo kita tak boleh ambil perangai peribadi bagi pembangkang. Sebab kita mencadar bagi para modal kita boleh lah. Dan kita tak boleh ambil benda peribadi bagi seseorang apabila pembangkang tak boleh. Dan sebab kita nak cadar modal kita telah ada siada. Lepas ketika cakapan pasti dengan sesuai. Benar lah, dia kita nak kecek lah. Dia bakal dengan sesuai lah. Bukan tahu kita kena jaga perangai kita, perangai peribadi kita lah. Misalnya kita duduk besok dia kau duduk menahau gitu lah. Dia kita naik buat bahan ni, kita jangan ambil perangai peribadi kita. Dia kena jaga situ lah. Walaupun kita nak mungkin nak dia kau lah apa, dan kita tak pasti guna dalam majlis kita duduk berbahas tu. Lepas tu akhir-akhir kali apabila sudah dah apabila orang buat tebik pol buat tebik natijah walaupun kita misalnya kita tak boleh juhan tapi kita boleh misalnya ada satu kita boleh berubah kan bahawa kita ada
wati, muka kita ni dapat lain. Kita tak usah betul sebab kita nak terima. Kalau kita boleh, kalau kita tak tujuan pun, kalau kita boleh berbuat kita nak terima sebab kita suami tangan dia. Dan kita nak jaga. Kalau kita boleh kita buat tangan ni pun, dan kita nak syukur betul. Namun buat tumpek boleh nanti jangan boleh. Kau ya pasal dan mungkin kau sayangmu betul boleh. Tak ada betul kan. Kita kena wati yang kita buat tu. Ya, lepas tu kita mari dengan lagi iaitu cara memberi ucapan. Cara memberi ucapan iaitu satu proses berkomunikasi ataupun apa-apa dipanggil pendengar dengan orang tiap-tiap tu melalui mesej ataupun melalui lidah. Tu dinamakan cara ucapan. Mana misal kata kita buat satu haflah ataupun satu kegiatan tu pastilah dia ada orang dengar dah. Lepas tu bila pada kita nak langsungkan kegiatan kita tu, kita jemput satu-satu ataupun orang tu kena dengan majlis tu untuk mari apa? Untuk mari beri ucapan kepada orang dengar tu. Lepas tu kepada siapa kita nak ucap? Kalau ni kita royak dengan upah umum kan. Kita royak dengan upah umum kata ucapan ni gini. Lepas tu boleh juga sebenarnya kita nak kita lama tak temu dengan sang kita dah. Sang tu lama kena. Lepas bila kita temu ni kita ucap apa dia? Misalnya tanya khabar tu dinamakan ucapan juga dah. Akhir sekali ni kan kita mari akhir sekali kita mari tahu cara menyampaikan laporan dah. Menyampaikan laporan ni bahasa dia atau kanam sena. Kanam sena. Laporan ni iaitu kita nak beritahu satu benda pada orang lain melalui dua cara. Cara yang pertama secara lisan, goyak dengan mulut. Cara yang kedua ni secara tertulis. Lepas tu kita mari tengok tujuan laporan. Tujuan laporan ni iaitu kita nak beki masalah, nak beri maju dalam masa hadapan dan hendak mencari teknik yang baru. Lepas tu kita mari tengok teknik laporan. Teknik laporan ni satu, dia kata sebuah peribadian yang baik. Dia tahu seorang nak banyak berita ni, satunya dia kena ada kedudukan yang molek. Yang kedua, pengetahuan yang kotor. Supaya kita nak banyak satu-satu berita ni kan. Misalnya kita nak banyak berita, itu misalnya saya jadi nakal deh. Saya jadi nakal. Orang nak berita ni yang kena tahu sungguh. Mudah-mudahan tu ia ni kena pergi kaji. Misalnya nak ya berita orang bakar dia ni kena tahu atau orang umur ni bakar ni sebab gapo. Lepas tu kena tahu je melok orang sakit berapa orang. Kena tahu sungguh kan. Yang tiga, keadilan meletakkan. Orang nak banyak berita ni dia kena ada. Orang nak banyak berita ni kena adil,
kita ni kena akhlaknya kena molek juga. Yang kena ni dengan ayat suara yang jernih. Kena orang goyak berita ni kena fasih nyata. Kalau orang telo-telo lagi tu tak boleh goyak berita. Kena goyak dengan nyata. Fasih noh. Ya. Yang tidak ada kiraan. Ada ya. Silakan. Soalnya tu saya. Ya, siapa ada sesekir mana silakan tanya boleh lah. Bertanya dulu nih. Ya, silakan. Silakan. Bertanya deh.